misalnya peruntukan parlimen, dia tak pun ikut. Padahal orang Melayu menusi UMNO lebih pada 50%, dia tidak pun menuntukkan 50 lebih pada 50% untuk UMNO. Jadi apa ni? Dia nak untuk dia saja, untuk kita dia tak peduli. Jadi inilah yang menjadi masalah, yang menjadi orang tak boleh lupa perkara macam ni. Khususnya orang UMNO yang ada dealing dengan dia, yang pernah menerima janji dia, yang pernah berurusan dengan dia. Jadi kita tahu perkara macam ini. Jadi macam itu kadang-kadang tu, ialah kita ni manusia, kita tak lupa perkara tu semua. Kita ingat, kalau kita tak boleh nak luahkan, sebab tak ada tempat lagi nak luahkan, kita pendam. Sampai tiba panasnya, bila pulang kita zahirkan. Ini tibalah pada zahirkan. Berbanding balik kepada masa sekarang, kalau sekiranya Palanivel dinamakan sebagai calon, pada saya cakap terus terang, garanti kalah. Dan kawan-kawan pun banyak. Bila kalau Palanivel dinamakan sebagai calon, ini menyebabkan ramailah ahli UMNO munafik. Kita ahli parti taat berpimpin, suruh buka bilik rakan, kita buka. Suruh buat tu buat, suruh kempen, kita kempen. Tapi lain kita buat, lain kita undi. Itu akan berlaku. Pura-pura. Berpura-pura. Jadi nanti munafik lah. Akan jadi munafik. Maknanya Ustaz, sekarang ni kalau diletakkan selain bukan Palanivel, calon MIC juga, adakah penduduk Hulu Selangor tetap akan melakukan protes yang sama? Inilah satu dilema sekarang. Ada kalau mengikut dengar kenyataan pucuk pimpinan, seolah-olah mungkin bukan Palanivel, tapi walaupun Sami Bayu dah umumkan Palanivel seorang calon daripada MIC, tapi kemungkinan kononnya ada lain calon tempatan yang diorang sedang pertimbangkan. Di sini letaknya. So, kalau sekiranya dia menamakan seorang lain daripada Palanivel sebagai calon, tapi masih lagi MIC, sebagai pendapat sejuklah sikit. Itu dia. Itu perkataan sejuk tu yang saya dapat daripada ramai. Sejuklah sikit, bolehlah bang. Tapi daripada segi petugas, daripada segi kami yang menjalankan kempen ni, macam kami ni semua, dia orang kata kami ni terpaksalah bekerja keras. Kerana kalau kita kurang yakin, sendiri kurang yakin, macam mana kita nak meyakinkan orang? Ini dia. Kalau kita sendiri kurang yakin, separuh tu masih tetap memikirkan Palanivel dengan calon lain yang daripada MIC sama. Ini yang teruk ni. Yang setengah pendapat kata Palanivel ke atau calon MIC ke sama, tetap protes akan berlaku. Dia bukan lagi protes MIC, Palanivel. Mula asalnya protes Palanivel, bertukar kepada protes MIC. Ini dia. Jadi dianggap sama. Dan ada, kalau pergi ke kedai-kedai kopi lah, kita borak kita dengan grassroots di bawah, kita juga cakap, dia cakap tak ada, masih lagi dia tak peduli. Dia tetap nak juga tetap juga dia tak boleh nak pada UMNO juga. Jadi inilah. Jadi tapi ada juga yang saya katakan tadi, dia orang merasa sejuk sikit. Dan mungkin saya kata lagi satu yang boleh menolong sikit, faktor kepimpinan UMNO. Tapi dalam ratusan sejuk tu sikit lah ada. Itulah yang tinggal lagi kepada orang macam kami ni, yang cuba nak meyakinkan ahli UMNO dan orang atas pagar. Ni orang pagar lagi satu perkara yang kita nak yakinkan supaya berbaliklah kepada UMNO. Inilah yang akan menjadi masalah. Contohnya Ustaz, sekarang jika ditakdirkan MIC juga dipilih sebagai calon, bukan Palanivel ke atau masih orang lain, bukankah dia akan jadi satu kerja yang tak munasabah kepada petugas UMNO untuk terpaksa menerangkan semasa kempen, berhabiskan masa untuk terangkan, tolonglah terima calon MIC pilihan yang bukan Palanivel, sedangkan
pada waktu kempen tu sepatutnya kita serang Pakatan. Ya. Ini habis masa untuk untuk Itu explain. timbul. Sekarang ni baik pemimpin kita sendiri pun tahu isu kita nak bawa menentang pembangkang banyak. Terlalu banyak. Isunya yang kita boleh kemukakan yang tapi kalau calonnya PMC, isu kita sekarang tu Banyak masa habis. tu banyak habis untuk memujuk supaya menerima calon tu. Ya. Jadi daripada kita ada masa untuk menyerang tadi, 8 hari sebahagian pada itu dah kena tarik untuk memujuk, buang masa. buang masa. Ini akan timbul. Dan satu lagi, ialah kita ni ahli UMNO ni pada amnya taat pada pemimpin. Tapi juga kadang-kadang kita ni bukan semuanya macam itu. Lagipun UMNO kononnya dulu taruh beruk, taruh tunggul pun menang. Itu dulu. Kita ahli UMNO dah bertukar. Dan ini diseru oleh pemimpin supaya bertukar, supaya mempersoalkan wajar kewajaran sesuatu itu. Dan memang ya, ahli UMNO dah bertukar. Budak-budak muda dah bertukar. Tapi sekarang dah disebut pula, jangan persoalkan, ikut saja apa yang ditetapkan. Dah pertentangan, sebelah pihak mengatakan berubahlah UMNO, supaya berfikirlah, supaya itulah ini. Di sebelah sekarang ni, di sebelah tangan lagi kita tu mengatakan ikut saja, jangan persoalkan lagi. Dah mana satu kita nak pegang ni? Ini lagi satu yang timbul dilema yang kedua. Jadi bukan sekarang ni, orang bukan kira parti saja, orang nak tengok personality yang menjadi calon. Itu dia. Jadi kita tengok kita bukan terima sebarang orang, tak ada. Kita nak tengok orang siapa orang. Kalau kita tahu ini orang yang Allah, apa lagi nak payah kita? Lebih baik kita tahu pembangkang yang mungkin boleh menyuarakan suara pembangkang dengan baik daripada seorang yang akan duduk membatu kosong, tak tahu apa benda, tak ada sumbangan. Lebih baik ada pembangkang yang boleh menyuarakan dia punya pendapatnya dengan baik. Jadi macam itu. Lagipun demokrasi memang check and balance. UMNO pun cakap, itu pemimpin kita pun cakap. Ya. Jadi mana baik, mana tak. Jadi orang di sini, khususnya di kawasan Bukit Buntung ni, orang sini kita datang daripada seluruh Malaysia dan kebanyakannya bekerja di bekerja dengan kerajaan itu dan ini berniaga sendiri. Dia orang ni ada pemikiran sendiri. Ini bukan boleh orang. Jadi sekarang ni yang dikenaki oleh pucuk pimpinan mengikut apa yang kita dengar daripada ucapan dan semua, seolah-olah dia pepatah Melayu. Ke bawah tu dicucuk hidung tahi. Kita tak mahu lagi sikap tu. Kita ahli bukan itu. Kita masuk UMNO dengan dada yang terbuka, dengan mata yang terbuka, dengan telinga yang terbuka, dengan minda yang terbuka. Bukan membuta saja. Kita tak terima lagi orang pemimpin yang berkenaan kita